kita baca tak payah send. Dua hari lepas tu Tok Iman lupa. Tok Iman kata, betul lah benda yang kita dapat semalam, kita pun tepuk dahi. Silap aku tak hantar. Biar jadi silap tak hantar tuan-tuan, daripada kita hantar benda yang silap. Sebab takut jadi fitnah. Apatah lagi kalau benda yang kita hantar itu sandarannya kepada Nabi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang buat berita palsu, orang yang salah hantar benda yang melibatkan Nabi, dia mendapat tiket masuk api neraka. Betul ya rahmatullah. Kita semua takut neraka. Kita semua takut neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tuan-tuan, kita takut. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita buat, kita berhati-hati. Kita tak nak jadi nanti di akhirat tangan kita akan cakap kepada Allah, ya Rab aku tulis tu, ya Rab aku send. Ini terutama tuan-tuan kalau main malam Jumaat. Malam Jumaat tuan-tuan, biasanya kita dapat gambar orang perempuan seksi, betul ya? Betul ke tidak ni? Pernah dapat ke tidak? Dia tulis apa tuan-tuan? Abang, malam ni malam Jumaat, balik awal yuk. Orang perempuan tu dia tak kata pun. Ataupun hari Jumaat kita dapat satu gambar polis perempuan lawa nak mampus. Gerak khas punya edisi. Oh perempuan lawa ni. Tiba-tiba kita edit kat tepi tu, abang solat Jumaat, kasut saya jaga. Tuan-tuan, perempuan tak kata pun benda tu. Kita edit tuan-tuan, kita buat, maknanya kita telah fitnah perempuan tadi. Aku tak buat, aku dapat, aku share. Kamu dapat saham share. Kalaulah di-share dalam satu grup tuan-tuan yang ada 200 orang lebih, dan grup pula dihantar tuan-tuan, Allah, kita akan menjadi jutawan dosa di akhirat nanti. Apa tidaknya tuan-tuan kita menjadi jutawan pahala, dan kita boleh buat pahala, tetapi tak ramai di kalangan manusia yang menggunakan tangan dan teknologi yang ada di tangan untuk mengumpul pahala. Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, saya nak serah kepada syaitan bagi dia cakap dia rehat kejap tuan-tuan, dia salah hero ni jangan kutu. Dia tak boleh lawan sejak daripada awal sampai kelas, tak boleh tuan-tuan, dia kena rehat sekejap. Okey. Dia dah rehat tuan-tuan. Kepada dia untuk bersama dengan tuan-tuan. Mungkin Syamsul boleh sebut tentang syukur tuan-tuan. Tadi dia sebut tentang pujian. Allah Taala uji gini-gini, tiba-tiba boom, munafik meletup sampai 20 juta lebih tuan-tuan. Mungkin dia nak tunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tuan-tuan, dia boleh duduk bersama dengan kita. Dapat sangka tuan-tuan, benda kita hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang memang banyak benda kita tak sangka. Saya pun tak sangka kalau munafik dua ni saya pula jadi hero. Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ni daripada itu lagi tak berlaku betul ni. Okey, itulah daripada apa yang Ustaz cakap tadi kan, pasal pasal WhatsApp tadi, betul maksudnya apa yang saya katakan, kita kadang-kadang yang paling kita takut sekali dalam hidup ni, kita takut buat sesuatu perkara yang kita ingatkan benda itu baik tapi sebenarnya tak baik kan. Sebab itulah pentingnya ilmu, dan pentingnya ilmu. Kita adik-adik hari ini datang ke masjid, datang ke majlis kuliah ini, kita tengok semakin ramai, bagus, alhamdulillah. Tapi kenapa kan? Kita datang masjid dengan kuliah bukan kerana trend. Tak nak, jangan kerana trend orang sekarang, oh masjid jom. Tak nak, kita pergi ke masjid, majlis taklim ilmu, mendengar tazkirah apa semua adalah untuk belajar kan, mencari ilmu. Dan mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ada tu, Allah memberikan kita petunjuk kan. Mungkin nampak simple, tapi ilmu tu juga satu rezeki sebenarnya, satu rezeki yang sangat besar sebenarnya, supaya kita tak terjatuh di dalam golongan yang orang yang sampai, saya pernah baca dalam Quran, saya tak ingat, tapi ada dalam Quran disebut tentang orang yang melakukan syirik ini, sebab mereka ni juga dalam masa yang sama taat kepada Allah tapi melakukan syirik kan. Jadi benda ni sangat bahayalah. Sebab itulah ilmu tu sangat penting, ilmu sangat penting. Dan apabila kita ada ilmu, kita dapat membezakan antara keimanan dan juga kezaliman, supaya kita tidak tergolong atau terjerumus secara tak sengaja ataupun secara tak sedar. Kita tak mahu tergolong dalam mereka yang melakukan
mereka yang beriman tapi melakukan kezaliman. Jadi ilmu tu sangat penting, kan? Sangat penting. Ilmu yang benar. Itu lagi satu topik, Ustaz, kan? Ilmu macam ilmu sekarang, macam-macam pengajaran, macam-macam. Setiap apa yang ustaz ke siapa cakap, semuanya harus tahu berpandukan pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang benar, mudah-mudahan supaya kita tidak terpesong, kan, insya-Allah. Jadi apa lagi saya tentang syukur. Itulah, bersyukur. Okeylah, saya suka ambil kata-kata seorang ulama ni, kan. Ramai orang dalam dunia ini menganggap ketenangan hidup tu adalah dari kesenangan, kemewahan, kan? Ramai orang dalam dunia ini menganggap dan suka mengaitkan ketenangan hidup dengan kemewahan hidup. Ya, betul, kemewahan duit ini penting, adalah faktor salah satunya, tapi duit bukanlah segala-galanya, kan? Kita tidak tahu, kan, bagaimana Allah SWT membahagi-bahagikan nikmat kepada hamba-Nya. Ada orang kaya yang tinggal di rumah besar, kereta besar, kan? Dia tidur tak lena memikirkan tentang hutang-hutangnya, tentang kerjanya, kan? Lebih lena lagi tidur si miskin yang tidur di mungkin pondok buruh, tapi tidurnya lebih lena, tidak perlu memikirkan apa tentang kesusahan apa semua, kan? Ada orang yang kaya yang makan sedap setiap hari, tapi tekak orang miskin yang hanya makan nasi dengan telur ikan masin, lebih sedap tekak dia daripada orang kaya ini. Saya kata gini bukan saya kata tadi mau memburukkan orang kaya, tidak, kan? Maksudnya di sini kita harus bersyukur. Kita tidak menolak dengan apa yang kita tak ada, kan? Tapi kita bersyukuri dengan apa yang kita ada. Kalau kita sebagai hamba ni tidak bersyukur dengan sedikit, pasti, kan, saya yakin kalau kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada, dengan yang sikit ni, kita pasti tak bersyukur dengan apa yang kita mahukan, atau yang sedikit kita bersyukur, yang banyak itu kita tidak akan bersyukur, kan? Manusia ni tak pernah puas, kan? Nak 1 juta dah dapat, nak 2 juta, nak 2 juta, nak 3 juta lagi, takkan dapat. Jadi apa kehidupan ni? Apa sebenarnya? Ketenangan. Apa yang kita mahukan? Kita mahukan ketenangan, kan, rahmat Allah. Jadi sudah terbukti sebenarnya. Kita kadang-kadang cuba kita lihat apa yang berlaku. Kalaulah benar duit itu, kemewahan itu adalah segala-galanya, cuba adik tengok, kan, berapa ramai kita tengok orang barat, orang artis-artis, kan, yang ternama, mereka ada kuasa, mereka ada pengaruh, berapa ramai yang kita tengok di antara mereka ni bunuh diri. Dan di situ dah terbukti yang kenapa dia bunuh diri? Dia dah famous, dah segala-galanya, dah ada duit, tapi dia bunuh diri juga. Kenapa? Tak ada ketenangan, jiwanya kosong. Jadi harta itu bukanlah segala-galanya, kan? Tapi kita harus benar-benar faham, kita, Islam menggalakkan kita untuk berusaha, bukan hanya berdoa saja, kan? Kita perlu berusaha, kan? Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, bertawakal dalam masa sama kita berdoa, Allah takkan mensia-siakan hamba dia, kan? Kalaulah pernah terdetik dalam hati kita, kan, aku dah doa dah, aku dah minta doa dah mulai semua, tapi Allah tak beri pun apa yang aku minta. Kalau kita terdetik macam tu, itu melambangkan yang betapa jauhnya hubungan kita dengan Allah, kan? Betapa jauhnya, betapa kering kontangnya hati kita, kan? Jadi kita kena periksa balik. Apa sekali pun kita kena periksa hubungan kita dengan Allah, kan? Tak kisah, kan, adik-adik, walaupun kita macam mana kita nak jaga hubungan, berkomunikasi, kan? Jangan beranggapan kalau kita tak tahu macam mana nak komunikasi dengan Allah, kita kena baca doa ke, kan? Kena faham, aku tak tahu nak baca doa, tak apa, tak tahu baca doa, tak apa, Allah faham. Takkan Allah ni nak zalim kita, kan? Kau kena baca doa dulu, tak apa, kan? Kadang-kadang kalau kita tak tahu nak cakap apa pun, hanya dengan hanya dengan air mata sudah cukup untuk Allah faham apa yang ada kat hati kita. Hanya dengan air mata, kan? Dan banyak doa yang panjang-panjang, kan? Bagus kalau hafal, alhamdulillah. Tapi di dalam Al-Quran, Ustaz, kan, Allah janji, Ustaz, Allah janji beri kita beristighfarlah, kan? Dengan istighfar ini, insya-Allah akan merubah hidup kita. Dengan istighfar yang benar-benar istighfar, sebenar-benar istighfar maksudnya dia istighfar, dia ada istighfar Astagfirullahaladzim, tapi kepala dah mana, maksudnya benar-benar istighfar, benar-benar kita rasa tunduk, kita rasa kecilnya diri kita, kan? Rahmat yang Allah turunkan pada insan yang berbeza-beza. Contoh, kita pergi umrah, tawaf, ya, kita tahu apa fadilat tawaf, apa pahala ini, pahala itu, tapi berbeza-beza, kan?
Allah akan turunkan rahmat kepada yang siapa yang benar-benar bertakwa, benar-benar rasa tunduk, rasa kecil kan. Jadi itulah dia kan, kita kena jaga hubungan kita dengan Tuhan apa semua. Cerita saya pun masih dalam, bukan senang kan. Saya pun berapa banyak kali kantoi kawan-kawan, aku solat malam ni penting ni. Solat malam ni semua orang dah tahu kan, satu peluang keemasan sebenarnya kan pada manusia kan, peluang keemasan. Dan tapi bukan senang, tapi tak apa, Allah faham. Kita cuba, jangan putus asa kan, jangan putus asa. Kalau kita bertaubat, lepas tu kita buat lagi, kita bertaubat, kita terkona lagi, tak apa, teruskan, jangan putus asa, jangan putus asa. Allah faham, tak apa. Tetapi jangan, walaupun kita tahu ada misalkan ayat dalam Quran kan, teruskan bertaubat, jangan putus harapan Allah apa semua. Tapi jangan menggunakan lesen itu mentang-mentang Allah SWT ni Maha Pengampun, menggunakan lesen untuk kita terus berbuat jahat. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu apa dalam hati kita. Dan satu lagi, kita janganlah menghakimi dan mudah mengkafirkan orang, menerakakan orang. Tidak kan? Balik pada isu munafik kan? Munafik, jangan semudahnya kita nak, oh dia ni munafik lah. Tahu tak, munafik ni bukan satu perkara yang main-main Ustaz kan. Kita dalam gelak tawa pun kita kena dah cuba faham, munafik ni memang sangat menakutkan sebenarnya, sangat menakutkan. Sehingga sahabat Nabi Muhammad SAW dengar pun mereka takut, walaupun mereka ni dah dijamin syurga. Tetapi apabila kan ada Ustaz hadis ke apa yang bila Nabi tulis kan, siapa yang munafik kan, sahabat Nabi semua takut, ada ke nama Abu kat situ, ada ke, padahal Sayyidina Umar kan, mereka sahabat Nabi yang kita tahu memang confirm masuk syurga ni pun takut ni kan. Yang kita ni mungkin amalan baru sikit, kalau pergi umrah pahala aku dah banyak ni, dapat ke, confirm ke kan. Amalan satu hal, adakah amalan yang kita buat itu Allah terima? Mungkin kita buat sebanyak-banyak amalan, tapi mungkin orang itu, ada insan yang kecil ni tak tahu kat curug mana, yang mungkin dia tak pergi Mekah tapi hatinya begitu dekat dengan Allah lebih merawati dia kan. Dan bukan nak kata jangan pergi Mekah, tapi di situlah yang kita lihatlah bagaimana Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah itu adil, Allah itu adil. Dan itulah ilmu adik-adik. Dan satu lagi, semalam kan saya ada program juga, ada yang bertanyakan pada saya tentang kawan saya ni mau berubah, tapi ada orang cakap alah sekejap itu kan, sekejap itu sebulan itu kan, apa semua. Biasalah, itulah ujian kepada siapa dari yang nak berubah ke apa. Anda akan mengalami proses ini, benda yang sama, akan ada suara-suara. Dan paling yang menjadikan, itu paling menjadikan Ustaz, ada kadang-kadang ahli keluarga sendiri yang cakap patutnya anak semayang apa lagi bagus, ni anak semayang pelik pula, apa pula kan. So itu menjadikan ahli keluarga sendiri. Tapi tak apa, ingat kan, tanya diri balik, berubah untuk apa? Untuk apa berubah? Untuk Allah kan. Jangan pernah rasa kita keseorangan dalam dunia ni. Walaupun ahli keluarga, tengok bang keluarga ke apa, jangan rasa keseorangan. Allah ada, dan Allah ada, dan bergantunglah pada dia, insya-Allah. Dan takkan ada tangan yang boleh menjatuhkan kita. Kalau Allah nak memberikan rahmat, nak menolong kita, takkan ada tangan yang boleh menghalang. Bergantungan itu bagaimana? Maksudnya yalah, ilmu itu penting, Baik, tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita akan berhenti sekitar pukul 9.30, lebih kurang macam tu tuan-tuan. Ambil masa sedikit lagi. Saya nak mengajak diri saya, Syamsul dan semua yang hadir, tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sememangnya Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dalam Quran ditentang dia banyak menceritakan kisah-kisah yang benar, dan kisah itu menjadi ibratul li ulil albab, menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi orang yang berfikir. Sebab itu tuan-tuan, sahabat saya sebut, orang baca Quran dengan sekadar membaca tanpa memahami, dengan membacanya dan dia melihat terjemahan dan dia faham, tuan-tuan, sangat-sangat berbeza. Kita bukan kata nak memahami, kita nak baca apa malas tuan-tuan, betul ya? Kita nak baca Quran malas tuan-tuan, lebih rajin baca WhatsApp daripada baca Quran.
Kalaulah Nabi jamin baca WhatsApp itu mendatangkan syafaat di akhirat, tuan-tuan, saya yakin dan percaya semua kita ni di akhirat nanti akan dapat syafaat baca WhatsApp. Ya? Sebab dalam bukan kata 1 hari, 1 jam, bukan kata 1 jam, 5 minit, 15 kali tengok. Tapi Quran kita tak tengok. Alasan kita apa dia? Tak faham. Aku ni orang Melayu, dalam Melayu Jawa pula tu. Jadi tak berapa nak faham Quran ni. Tapi dia yang sama Melayu hak kata Jawa tadi, tuan-tuan, tengok Korea tak pernah miss setiap episod. Filem Hindustan ni, tuan-tuan, bukan setakat tengok, siap hafal lagi. Janam 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 saat jalna yuhi kasam tuhe kasam akhirna yahi ekare balik tu. Dah lah tu. Dah. Siap boleh hafal. Padahal tanya dia faham ke tidak? Dia kata jahanam. Tak faham. Kenapa dia boleh sampai begitu sekali asyiknya bila tengok cerita Hindustan, terutamanya Kajol nampak muda. Kajol umur 40 lebih, tapi dalam filem tu nampak muda. Dia syok tengok. Padahal dia tak faham cerita Korea. Dia bukan orang Korea. Orang Korea ni putih melepak, tuan-tuan. Kulit gebu, tak payah nak pakai kuku putih. Memang putih asli. Ni macam kami ni adalah juga iras-iras Korea. Tuan-tuan, tak faham. Muka Melayu, Jawa pula tu, tapi minat tengok cerita Korea. Sebab apa? Muka Melayu, Jawa pula tu, minat tengok cerita Hindustan. Duk perasan pula yang berlakon tu dia. Padahal yang berlakon tu, tuan-tuan, hidung punya mancung. Hidung dia tajam, tuan-tuan, mancung. Kita yang kat luar ni tengok, tuan-tuan, hidung lepas nyok. Tuan-tuan tahu hidung lepas nyok macam mana? Sekejap lagi balik tengok cermin, nampak tu dia lah tu. Kita tak faham, tapi kita boleh tengok 3 jam. Siap kalau dalam tu putus cinta, menangis kat dalam tu. Ni kita yang tak ada kena mena ni, menangis juga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab walaupun kita tak faham bahasa, kita tengok translation kat bawah, kita tengok terjemahan, menyebabkan kita tahu jalan cerita. Dan kita ternanti-nanti lepas ni nak jadi apa, lepas ni nak jadi apa. Tu yang kangkang depan TV. Pakai pula kain batik. Bila menangis, tuan-tuan, tisu tak ada, dia angkat kain batik, tuan-tuan, lap mata bawah buka. Tuan-tuan, okey, kalau Korea kamu boleh tengok terjemahan di bawah, kalau Hindustan kamu boleh tengok terjemahan, menyebabkan kamu jadi asyik dengan filem tersebut, cerita, jalan ceritanya. Kenapa Quran tidak? Quran juga ada terjemahan, Quran juga ada, tapi kita, tuan-tuan, tak minatnya. Sebenarnya kita tak berminat dengan Quran, itu je. Maka bagaimana kita nak mendapat ibrah daripada kalam Tuhan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa doa. Ya Allah, sebab tu, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni seorang sahabat Nabi yang hebat dalam bab ibadat. Dia sangat hebat, diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi pesan kepada dia, wahai Muaz, kamu jangan berganjak daripada tempat solat kamu selagi mana kamu tak sebut, ataupun sebut dulu apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maksud? Ni doa, tuan-tuan, tu imam pakar ni, ni doa ni kita selalu sebut. Benda ni simple, tuan-tuan. Takkanlah kepada Muaz nak pesan benda ni. Kalau pesan kat saya mungkin, ni pesan kat Muaz. Apa maksud dia? Allahumma inni, wahai Tuhan, tolong aku, ala zikrika, untuk aku ingat kepada Engkau. Nak ingat kepada Allah ni, Nabi pesan kepada Muaz, minta tolong dengan Allah supaya kita ni jadi manusia ingat kepada Allah. Kita nak sebut ingat Allah senang, tuan-tuan. Ingat Allah, bang. Ingat Allah, makcik. Ingat Allah sebut mudah, tuan-tuan. Nak ingat tu payah.
Sebut mudah, tapi nak ingat payah. Kalaulah ingat Allah Ta'ala ni mudah, tuan-tuan, orang yang bawa kenderaan, tuan-tuan, paling akan ingat kepada Allah. Sebab waktu tu dia tidak diganggu dengan keluarga dia, seorang-seorang buat cerita, tuan-tuan. Apa salahnya lidah dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi sebut ni dua perkataan ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan sebut sekali, tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua perkataan ini ringan pada sebutan, tetapi berat pada mizan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kita jadi berat nak sebut, betul ke tidak? Kita buat ayat, tuan-tuan, bukan nak zikir, tapi berikut lagu dalam radio. Tambah-tambah tengah era pukul 6.30 ke pukul 7.30, tuan-tuan, waktu tu ada telefon hangit. Tuan-tuan, sebab aku tahulah waktu nak pergi kuliah, tuan-tuan, aku dengar radio. Tuan-tuan, kita tak ingat Allah. Tapi bila sebut ingat Allah, Syekh mudah, tapi nak betul-betul ingat kepada Allah payah. Sebab tu Allahumma inni ala zikrika, minta Allah supaya ingat kepada dia. Wa syukrika, minta kepada Allah supaya kita ni jadi manusia bersyukur. Nak syukur ni, tuan-tuan, payah. Nak jadi manusia bersyukur payah. Sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita hanya bersyukur ketika mana kita dapat satu-satu benda yang kita nak. Tetapi kenapa kita tak bersyukur ketika mana kita diuji? Sedangkan ujian itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ketika mana ditanya oleh Nabi, ya Aba Dzarrin, madza tuhibbu? Apa yang paling kamu suka, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar kata, uhibbu salasatan ya Rasulullah, uhibbul ju'a wal marada wal maut. Yang pertama, aku suka kepada lapar. Lapar ni kita tak suka, tuan-tuan. Ni kita pun perut nak nyanyi dah ni. Bila ustaz ni nak berhenti? Dia tak lebih daripada Samsul. Empat, tuan-tuan. Uhibbul ju'a, suka kepada lapar. Uhibbul marada, suka kepada sakit. Uhibbul mauta, suka kepada mati. Tiga benda ni, tuan-tuan, manusia paling tak suka, tapi Abu Dzar Al-Ghifari paling suka. Kenapa dia suka, tuan-tuan? Sebab bila dia dipuji, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa husni ibadatik, wahai Tuhan, tolonglah aku ni untuk memperelokkan amal ibadah. Kita nak buat amal ibadat yang sempurna, tuan-tuan, bukan senang. Walaupun kita tahu kesempurnaan sujud, berapa ramai yang sujud tak sempurna ketika mana solat maghrib tadi. Walaupun kita tahu kesempurnaan angkat takbiratul ihram, berapa ramai yang tak angkat takbiratul ihram dalam keadaan tak sempurna. Nabi aja Allah, tangan ni, tuan-tuan, hampir-hampir ni sama dengan cuping telinga. Kita angkat takbir ke mana, tuan-tuan? Allah, tutup telinga. Kita angkat takbir, tutup telinga. Walaupun benda tadi sunat, tetapi dia penyebab kepada kesempurnaan solat. Nak sempurna ni payah. Nak baca Quran, tuan-tuan, tak erti. Kita tak erti nak baca Quran. Ustaz tak apalah, kami ni gagap. Sebab tu tak mau ngaji, gagap. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak sempurnakan ibadat kita, apa salahnya kalau kita tak erti, kita belajar? Syamsul belajar, tuan-tuan. Taklimnya ingat senang-senang nak pakai jubah medok depan ni. Oh, tuan-tuan, dulu tengok mikrofon, tuan-tuan, macam tengok rimau. Lagi tengok mikrofon macam estek. Tak senang, kena belajar, kena mengaji. Baca Quran gagak baca, Allah Ta'ala bagi pahala baca. Sebab baca Quran ni Allah Ta'ala bagi pahala mengikut huruf yang kita sebut, bukan mengikut ayat. Kalau mengikut ayat, mungkinlah gagak tak banyak pahala, sebab satu ayat 18 kali ulang. Tapi Allah Ta'ala bagi pahala ikut huruf. Bayangkan dia gagak Bismillah, B saja 18 kali. B last kali keluar. Benda lain kita tak sebut lah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala juga huruf. Tapi kita kata tak nak belajar, tak nak memperelokkan amal ibadah. Data yang terakhir, saya nak serah kepada Syamsul lebih kurang dalam 10 minit sebagai kalam kata-kata dia kepada tuan-tuan, berkongsi macam mana dia. So, saya dapat maklumatkan biasanya bila nak buat program macam tu, mesti ujiannya orang akan kata, siapa nak tengok filem macam tu. Filem yang tutup belakang, tidur pun pakai tudung, kan pelik kan? Suami isteri tidur pakai tudung, kan pelik? Biasanya suami isteri tidur tak pakai baju saja. Utama lagi.
saya pelik. Saya nak kongsi, saya nak tanya, dan dia akan kongsi dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur tak pakai apa? Kerja anak Ustaz. Okey, itulah dia. Waktu mula-mula saya nak menghasilkan filem munafik ni, saya sebenarnya dah ada terdetik daripada dulu, tapi mungkin saya kurang ilmu. Tapi sebab itulah saya ambil masa yang agak lama kan, belajar sedikit-sedikit dan faham betul-betul agama itu. Tak boleh gitu. So bila saya faham kan, saya rasa macam mungkin ada sebab kenapa Tuhan letakkan aku di sini kan, di tempat aku sebagai pengkarya filem kan. Sebab mungkin kalau ada dekat anda ni yang mengambil tahu kan tentang isu-isu perfilman kan, so pandangan pun berbeza-beza ni kan. Maksudnya saya cuba nak hasilkan filem yang kita jagalah kan, kita jaga apa yang boleh dijaga dari segi aurat, dari segi tak ada peluk, tak ada pegang tangan apa semua kan. Kalau boleh, benda ni Ustaz tahu sensitif, bukan kita nak paksa, tapi fikirlah sendiri. Dan kita bukan hanya pengkarya, tapi kita semua ni penonton lah, penonton. Kadang-kadang kita duk sibuk cakap dengan pengkarya mungkin apa filem ni buat, tapi cuba kita tengok balik. Okey, bila filem atau drama Melayu kan, drama Melayu, okey, ada babak Ustaz cakap tadi, dalam bilik pakai tudung, tidur pakai tudung ke, macam saya buat dalam filem munafik lah kan. Kalau ikut logik, mana ada suami isteri apa semua kan. Tapi kita ni yang bersuara ni macam tak logik lah apa semua. Yang peliknya pula, bila kita tengok cerita Hindustan, cakap pasal pakaian lah, Hindustan, diorang shooting kat Iceland lah, mana tempat sejuk, heroin dia pakai seksi kan. Tak ada pula kita terlintas tak logik, faham tak? Kita tak ada terlintas tak logik benda tu. Lagi tambah-tambah tiba-tiba sekejap dekat Australia, sekejap pergi Paris pula, tak bila masa. Tapi kita boleh terima. Jadi kita perlu tengok kenapa ni. Patut saya kata talbis, belitan iblis ni tau. Kita dalam tak sedar kita kan, tapi kenapa bila ada orang yang cuba buat usaha dakwah ini, kita cuba besar tak logik lah apa semua. So saya mengimpikan, saya harapkan hari nanti industri filem atau drama di Malaysia ni, sebab kita manusia, kita perlukan hiburan. Hiburan boleh, tapi kita jaga benda-benda ni semua. Dan kita sebagai penonton pun, maksudnya kita faham, macam mana kita faham, okey ini filem budaya cerita Tamil, tendang terbang pergi sana kan, ini kita nak buat filem Melayu, tak apa, ini filem Melayu Islam, so babak kita terima, faham kan apa saya kata. So kita terima lah ada babak nak kata tu filem Islam, dan nak cerita logik memang tak logik lah, sama macam filem tu. Kita harus terbuka. Jadi nak membuat satu kebaikan juga, nak kerja dengan Allah ni banyak kan Ustaz, bukan mudah lah. Terus terang dengan saya, waktu nak buat filem munafik ni, ramai yang macam adalah di kalangan orang-orang yang saya, yang rapat saya lah, yang cakap macam pelik pula tengok saya, ni apa benda nak maksud nak buat cerita agama pula ni kan. Buat cerita hantu lah, tak payah buat cerita agama ni, orang muda ni susah tak laku, kita tak laku. So saya boleh berkarya pun benda ni bahaya sebenarnya kan. Saya buat filem, so adakah saya buat filem munafik ni kan, dalam berhibur ada elemen agama? Adakah? Kalau saya silap menjaga hati saya dah menjual agama ya? So bahaya. Sama tak macam ustaz tu lah, kita seolah macam menjual agama, sama tak macam jubah ke, atau menjual sauda ke, buka agama. So kena didik hati ni. So saya ingat balik waktu mula-mula saya buat ni, apa yang aku nak buat ni, waktu saya pegang pen nak buat filem munafik ni, apa saya nak sampaikan sesuatu, apa yang saya lalui, apa yang saya faham tentang agama, saya cuba nak share dengan penonton kan. Ilmu tak ilmu, tapi mesej itu sampai kepada penonton kan. Jadi saya buat kan, dalam keadaan yang sebelum ini bila saya ada orang yang membantu saya tu. Yang munafik ni memang saya seorang masih seorang, dia duduk dalam bilik seorang, apa yang saya nak buat saya buat je. Tapi saya kata kita yakin kan, jangan pernah rasa kita seorang. Allah ada InsyaAllah ada tolong kita kan. So saya buat okey. So ini saya nak cerita peribadi sikit. Maksudnya dalam 2-3 bulan sebelum filem munafik tayang kan, saya senang cakap ada ujian datang Ustaz. Kita lemah Ustaz ya, manusia. Ada ujian datang kat saya. Saya terus terang, saya dah buat separuh benda tu. Saya tahu beritahu apa lah kan? Tak kisahlah apa-apa. Contoh nak pergi rompak bank ke, dah parking kereta dah dapat, tinggal nak buat je ni. Saya dah buat setengah tu, tapi alhamdulillah lah, saya fikir ya Allah kan. So kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan sewaktu kita solat aja kan, bila-bila masa kan, Tuhan dengar, Tuhan tahu hati kita kan. Saya cakap
kan? Sebab sebelum ini ujian Tuhan dah bagi, saya tempuh, saya takut. Kita tahu apa yang kita mahukan pada Tuhan, kita minta doa. So kalau aku buat benda ni, masa tu lah kita macam komunikasi dengan Tuhan. Kalau aku buat benda ni, seolah-olah macam aku kan, kita menzalimi diri kita sendiri, kita dah macam langgar janji kan, apa kita dengan Tuhan. So saya okey kan, tertik hati, okey ya Allah, aku tak nak buat benda ni ya Allah, aku tak nak buat benda ni ya Allah, kerana engkau kan, dengan aku tak mahu buat benda ni kerana engkau ya Allah, kau berikanlah apa yang aku mahukan ya Allah kan. So saya tak buat benda tu. Saya tak cakap kerana benda tu saya hikmah filem munafik ni meletup. Saya tak tahu, betul tak? Kita tak tahu kan, bukan nak kata filem munafik meletup Allah rahmati saya, kita tak tahu. Izin dan juga reda tu lain. Kita orang rompak bank, dia dapat duit kaya, Allah izin dia rompak bank, tapi Allah tak reda. So begitu juga dengan filem ni. Saya mengharapkan bukan hanya kejayaan Allah berikan kepada filem munafik ni, tapi Allah reda dengan kejayaan ini, reda dengan rezeki saya, rezeki syarikat apa semua. Itu yang saya mengharapkan. Lepas tu okey, hari pertama tayangan, hari pertama tayangan, biasanya kalau nak cerita pasal filem ini, hari pertama tayangan itulah berapa kutipannya kita boleh estimate kan. Mengikut hari pertama tayangan ni, collectionnya kutipannya sekian-sekian, kita boleh tahu berapa. So kalau nak dibandingkan dengan filem-filem saya yang sebelum ni, filem munafik paling rendah kutipannya, paling rendah. Saya masa tu bukan kecewa dan saya macam apa yang apalah rahsia Tuhan ni kan, apalah rahsia Tuhan ni kan. Ada mungkin bukan Islam yang silap ni, apa elemen Islam yang saya nak masukkan filem tu, adalah silap aku dan saya memang dah reda lah. Sebab kita betul juga ujian itu akan buatkan kita lebih matang kan, ujian Allah. Sebab kita dah pernah lalui sebelum yang lebih berat. So saya dah anggap kalau laku filem ni laku lah, tak laku pun tak apalah, aku dapat pahala dan ada kebaikan, mungkin ada sebab untuk Allah tak bagi kita sesuatu tu. Saya dah reda. Tiba-tiba dan sampai ada yang bersuara dengan saya yang katakan, nampak ke, mana dia orang nak tengok cerita agama ni, orang sekarang nak tengok cerita ni biasa kan, buat cerita gangster apa semua kan. Saya macam kau ni kan. Tapi saya maksudnya buat cerita agama ni tak boleh lah, orang tak nak terima agama apa semua. Saya tetap, orang kata buatkan hati lah. Saya diam sedih lah kan, cakap itu. Tapi esok hari ni, keesokan harinya kan, filem makin ramai orang suka, tambah di Brunei kan. Di Brunei kita tahu negara hudud kan, alhamdulillah kan, sangat baik sambutan kan. Orang tak pernah tengok wayang pun keluar yang pakai apa, nikah, kopiah, itu pun alhamdulillah. So kat sini orang yang cakap tadi tu terdiam lah kan. So nampak tak, so sejauh mana kita bergantung kan? Kita yakin. Sebab tu saya nak buat tulis skrip, saya nak buat filem orang kata apa, syariah compliance lah kan, nak buat pun ujian saya. Sebab nak buat macam mana pun nak buat ni, nak tutup ni semua macam mana pun nak buat. Biasa kalau cerita hantu kena rasuk terbang-terbang semua, mesti rambut mengembang betul kan, macam mana pun nak buat ni kan. Tapi itulah sejauh mana perasaan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita percaya dengan janji Tuhan yang Allah sebut dalam Al-Quran, sejauh mana. So saya macam dah tu, sudah lah apa yang aku buat sebelum ni, cukup sekali je, aku yakin buat. Saya kata dan alhamdulillah hasilnya, siapa yang tengok cerita munafik, saya tahu saya pun terkejut. Lagi seram pun kan, lagi seram. Lepas dia tanya saya, alah so tu hantu tak betul juga, hantu tu lelaki sebenarnya, korang tak tahu kan. So di sini saya nak cakap kan, apa saya nak cakap, maksudnya itulah, percayalah kan, percayalah, minta lah, kita yakin lah. Yang cerita tadi yang ujian 2-3 bulan sebelum filem munafik tu tayang, ujian, bukan saya nak kongsi ke apa, cuma saya pun tak kata kerana saya sabar dengan ujian itu Allah bagi, kita tak tahu, tapi kan, jagalah hubungan kita kan, Allah akan tolong kita kan, walaupun susah mana, dan walaupun orang mana rendah pada kita kan. Kuatkan hati ini insya-Allah. Itu dia Ustaz yang panjang kan insya-Allah ni cukup tu. So saya mengharapkan kan, terutamanya kan abang-abang adik-adik golongan muda ni kan, saya berbicara dengan anda kat sini kan, bukan kata saya dah bagus, tak kan, aku banyak dosa lagi, kita belajar kan? Tapi cuma mau berkongsi sebenarnya, sebab agak sedih juga hari ni sebenarnya. Alhamdulillah, kalau kita nak cari agama, kita pergilah mana-mana, Selayang Baru ke Gombak ke mana, mesti ada nampak, okey hari ni Ustaz siapa sekian-sekian di surau ini, alhamdulillah kan. Dan yang paling bagus lagi,
saya macam wakil artis yang lain, artis juga involved dengan benda ni kan, bagus. Tapi kita cubalah bersangka baik kan, bukan apabila saya duduk di sini nak jadi ustaz, tak nak jadi ustaz pun, saya cakap saya tak nak, cuma niat saya adalah untuk harap golongan muda kan hadir kan, datang dengar. Menghukum seseorang tu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau dia nak tipu, dia menyerah dengan Tuhan kan. Kita sangka baiklah. Bicara pasal munafik, mungkin kalau kita nampak orang tu okey pakai, kalau betul dia semayang tu semua, kita cakap dia orang beriman kan. Kalau kita tak salah apa-apa, kita salah kalau kita nampak dia mungkin tak pakai jubah, oh dia ni dia munafik lah, apa tak pakai tudung, dia munafik. Hanya kerana tak pakai tudung, dia tudung munafik. Besar ni dosa yang kau nak kena tanggung, nak kena kau fitnah dia tu kan. Jadi segalanya biar Allah. Yang penting diri kita ni bersangka baik, jangan putus harapan kita dengan Tuhan, rahmat Allah, bersangka baik dengan Tuhan. Dan jangan sesekali kita mengambil kesempatan pula. Ini yang saya lihat dan ada di kalangan kawan-kawan saya yang mungkin kita pernah dengar pasal hadis saya pasal seorang pelacur memberi minum kepada anjing yang dahaga kan. Jangan salah sangka kan, dalam Al-Quran memang Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi baca juga bahagian di mana ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang kan yang melakukan dosa ni, yang melanggar hukum Allah kan. Jadi jangan